Kemudian dia ingatkan mereka tentang yaumut tanad. Wa ya qaumi inni akhafu alaikum yaumat tanad. Wahai kaumku, sungguhnya aku bimbang kamu akan ditimpa azab seksa pada hari tanad, yaumut tanad. Yaumat tanad itu adalah nama bagi hari kiamat. Hari orang menjerit-jerit, memanggil, memohon pertolongan. Ada cakap mereka memanggil, orang ahli neraka memanggil ahli syurga, dan panggilan saling panggil memanggil, ataupun jerit menjerit, memanggil satu sama lain, mohon pertolongan. Itu satu tafsiran. Dia kata ini adalah hari kiamat, hari kiamat, nama bagi hari kiamat. Tadi saya sebelum datang saya dengar Maulana cakap dia ada lagi satu tafsiran Yaumut Tanad ini, iaitu hari yang kamu panggil, memanggil, minta pertolongan. Pada hari kamu diturunkan siksaan itu, azab siksaan bila turun je, kamu pun panggil-manggil untuk memohon pertolongan, maka aku takut kamu kena hari. Jadi yang satu tu tafsir yang saya baca, Yaumut Tanad ini adalah hari kiamat. Yang satu boleh tafsir pada hari kamu akan dikenakan siksaan, pada siksaan di dunia lagi, di dunia. Yauma dijelaskan hari itu, iaitu tuwallu mudbirin, kamu akan melarikan diri. Malakum minallahi min asim, padahal semasa pada waktu itu tidak ada siapa pun yang dapat, yang selamat, asim, yang selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala di dunia, ataupun kalau tafsiran di dunia ataupun di akhirat. Bila turun azab Allah Subhanahu wa taala di dunia je lah, kita ambil di dunia je, siapa yang dapat selamat kalau azab Allah Subhanahu wa taala turun? Kita kalau hidup zaman Nabi Nuh, kita tengok azab Allah turun, itu banjir, siapa yang selamat? Dia punya air dia setinggi apa? Gunung. Itu rumah kedai dia naik je dah tinggi air ni, rumah kedai dan paras rumah kedai ni. Itu gunung tuan-tuan, gunung apa? Gunung Bulai macam gitu, tinggi macam gitu, air naik. Kita nak naik gunung Bulai boleh jauh. Belum gunung Kinabalu ke apa kan, gunung Bulai ni. Jadi bayangkan air naik sampai habis. Siapa selamat kan? Habis lah. Mati orang semua. Air naik sampai, mana nak selamat? Kan anak Nabi Nuh cakap, aku akan berenang atau akan berenang di puncak gunung tu, akan selamat. Dia berenang pun, dia naik gunung pun tak selamat juga. Mana nak selamat? Bayangkan. Dan kalau siksaan-siksaan yang turun kepada kaum Ad, kaum Samud ni semua, dengan teriakan yang bunyi yang kuat, letus semua, tak ada orang pun yang dapat selamat. Itu satu tafsiran kalau dia adalah di dunia. Kalau dia di akhirat adalah di dunia dah tak selamat. Di dunia dengan peralatan, dengan rumah, dengan senjata, dengan apa pun tak boleh selamat daripada siksaan Allah SWT. Apalagi di akhirat, balik selai sepinggang dia, nak macam mana bila datang siksaan Allah SWT. Takkan selamat seorang pun daripada azab Allah SWT. Jadi ini warning, suatu peringatan kepada semua, kepada kita, bahawa akan menimpa seseorang itu azab Allah SWT kalau mereka tidak kembali kepada Allah SWT, teruskan dalam kejahatan mereka. Allah berfirman di sini, wa may yudlilillah, barang siapa yang disesatkan oleh Allah SWT, fama lahu min had, maka tak ada baginya had ni hadi. Al-hadi itu orang yang dapat memberi dia petunjuk. Tengok, ini dia apa masalah kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah SWT. Kaum itu sesat tak tuan-tuan semua? Memang sesat. Mereka sesat. Orang sesat yang dibinasakan oleh Allah SWT. Apa masalah mereka? Kenapa kaumnya kena binasa? Datang kepada mereka Rasul, senang aja, simple tu. Yang datang, mereka buat kesalahan, mereka buat kesyirikan, mereka buat kekufuran.
apa sajalah perbuatan haram yang mereka buat, dosa-dosa besar. Datang Rasul, nasihatkan kepada mereka, ingatkan mereka, ajak mereka supaya kembali kepada Allah SWT, supaya kembali mentauhidkan Allah SWT. Mereka menolak mentah-mentah. Itu namanya sesat tu. Jadi bagaimana Allah sesatkan mereka? Bila datang kepada mereka pemberi nazir, pemberi peringatan kepada mereka, datang kepada mereka, mereka menolak mentah-mentah, malah menuduh macam-macam rasul-rasul itu. Itu kan, orang tu nak kena apa? Kesesatan daripada Allah SWT. Allah akan sesatkan dia. Disebab, kalau di sini tulis, disebabkan pilihannya yang salah. Datang kepada orang, nasihat kepada awak tak nak dengar pula, macam bagus pula, sombong pula, tak hiraukan, maka dia akan mendapat kesesatan. Susah kalau orang kita tak faham tentang masalah hidayah dengan masalah sesat ni. Kita tak nampak sesat. Kadang orang yang sesat ni nampak dia baik, dia okey, tapi dia sesat. Allah SWT telah sesatkan dia. Kadang orang yang dapat hidayah ni macam orang yang salah pula, macam penyangap pula, macam orang yang tak betul, salah. Jadi imam-imam kita semua, imam-imam papat ni semua masuk penjara. Kalau kita hidup pada zaman mereka, kita cakap apa? Apa punya imam lah, masuk penjara kalau macam gini semua. Kita kata dia, imam tu Imam Syafi'i tu, Imam Abu Hanifah, imam-imam tu. Rasulullah SAW sendiri nampak macam orang Quraisy panggil dia sesat, panggil dia orang gila, macam-macam lah tuduhan mereka. Jadi kita tak tahu macam mana orang ni dia sesat dan orang yang mendapat petunjuk. Kalau dia dah disesatkan oleh Allah SWT, Allah SWT yang sesatkan dia. Kita kata yang sesatkan dia, Allah SWT yang memberi petunjuk, dan Allah SWT juga yang menyesatkan. Jadi warning kepada kita nak sombong, Allah SWT boleh putarkan, balikkan hati kita. Dia kan balik hati kita. Ada orang nasihat dengan kita tak nak dengar, Allah SWT akan putarkan hati kita, ubahkan hati kita. Allah akan sesatkan kita kerana macam kaum-kaum ini semua datang kepada Rasul, beri mereka peringatan, tak nak dengar, tak nak dengar. Jadi dapat, itu kesesatan. Cara Allah SWT nak menyesatkan seseorang itu, Allah utuskan kepada mereka Rasul dulu. Dia tak nak dengar, maka Allah sesatkan dia. Maka selepas itu Allah cakap, maka tak ada siapa pun yang dapat memberi dia petunjuk. Dia tolak Rasul itu, maka tak ada petunjuk bagi dia. Dan dia orang beriman ni, dia ceritakan kepada mereka Rasul yang datang kepada mereka, walaqad ja'akum Yusuf, dan demi sesungguh Nabi Yusuf telah datang kepada kamu. Jadi Nabi Yusuf, Nabi pertama sekali. Nabi Yusuf ni Bani Israel. Nabi Musa pun Bani Israel. Nabi Yusuf orang pertama sekali yang datang ke Mesir. Nabi Yusuf di Mesir itu. Macam mana orang Palestin Bani Israel lah. Nabi Yusuf tinggal di Palestin. Macam mana dia boleh pergi ke Mesir? Macam mana? Sulit. Dijual. Itulah. Dijual lah, bukan Allah utuskan dia, tapi dia dibawa ke dari Palestin tu, dibawa ke Mesir. Ini semua kehendak Allah lah, rancangan Allah. Bawa ke Mesir, dan dia menjadi Nabi di sana, bukan di Palestin. Dia ada di Mesir. Jadi Nabi Yusuf dah datang kepada kamu min qablu, sebelum ini. Jadi diingatkan kepada mereka tentang sejarah. Lagi sekali dia berhujah dengan sejarah dia. Tadi sejarah rasul-rasul, ini sejarah rasul-rasul luar Mesir. Tadi dia cakap tentang sejarah rasul-rasul luar Mesir. Ini sejarah rasul, sejarah Nabi di dalam Mesir. Di dalam Mesir sendiri. Jadi Nabi Yusuf datang kepada kamu sebelum ini dengan membawa bil bayinat, dengan membawa keterangan-keterangan, bukti, kebenaran. Kita cakap famaziltum fi syakkin mimma ja'akum bi,
maka kamu tetap juga dalam keraguan apa yang disampaikan kepada kamu. Apa yang disampaikan kepada kamu. Jadi berarti orang Mesir ni dia tak masuk Islam, Kipti orang Kipti ni dia tak masuk Islam. Dan ini jadi dalil kan, ada ulama cakap atau ada pendapat cakap raja yang sezaman yang pada zaman Nabi Yusuf tu, raja tu dia masuk Islam. Tapi kata ulama kalau ikut ayat ni, orang Mesir tak terima dakwah Nabi Yusuf AS. Tak terima. Pasal ini Pak Mazid ni ayat ni cakap kamu tetap dalam syak, dalam ragu-ragu mimma ja'akum bihi, dengan apa yang disampaikan kepada kamu. Jadi berarti mereka tak beriman, mereka tak beriman kepada Nabi Yusuf. Hatta idza halaka, hinggalah apabila dia wafat, apabila dia meninggal dunia, qultum, kamu berkata, la yab'atsallahu min ba'dihi rasula, Allah tidak akan mengutus lagi rasul sesudah. Cukup, habis, dah tak ada lagi rasul macam dia. Jadi perkataan ini tak tahu, saya pun rasa dia macam dia kata sudahlah, dan dia dah meninggal, selamatlah kita dah tak ada rasul lagi. Yang datang tak akanlah tak ada rasul lagi macam dia. Macam gitulah mungkin perkataan mereka, macam lega, macam lega, dah tak ada rasul nak ingatkan mereka lagi. Jadi contoh dia inilah, datang kepada mereka rasul, mereka ragu-ragu terhadap ajaran dia atau seruan dia, mereka ragu-ragu. Ini cara dia macam mana? Orang yang sesat, dia sesat bila datang kepada dia kebenaran. Bila dia tak ikut kebenaran, Allah sesatkan dia. Dia jaga tuan-tuan kita diajak kepada kebenaran pagi, petang, siang, malam. Ada je orang seru kita kepada kebenaran. Bila kita tak ikut saja, kita tak ikut, dia jaga. Allah kata kadzalika, dengan cara itu, ka ni seperti itu, seperti macam mana? Macam kamu datang kepada kamu Nabi Yusuf, kamu tak nak ikut ajaran dia. Dan seperti itu yudhillullah, Allah sesatkan man huwa musrifun, orang yang derhaka, melampau. Orang yang derhaka atau melampau, bukan derhaka yang melampau kederhakan dia, melampau daripada Maulana dia kan. Musrifun ini melampau dalam i'tiqad dia, dalam akidah dia, melampau. Murtab ini ragu-ragu, orang yang ragu-ragu. Jadi Rasul datang kepada mereka tak ikut ajaran Rasul, ragu-ragu, maka Allah SWT sesatkan mereka. Nampak tak? Nampak itu apa kena mengena dengan kita? Apa tak ada kena mengena dengan kita pula. Ada kebenaran datang daripada kita, kebenaran datang daripada kita, hadis-hadis, ayat-ayat. Kita kata Rasulullah SAW, kamu takkan sesat kalau kamu berpegang teguh kepada dua, itu Al-Quran dengan Sunnah. Jadi datang Al-Quran, datang Sunnah, kita ragu-ragu, kita tak percaya betul ke kalau kita ikut perintah Allah, ikut undang-undang Allah, ikut hukum Allah ni, kita akan selamat. Kita akan macam gitulah. Orang ragu-ragu terhadap Al-Quran dan Sunnah. Biasanya orang ragu-ragu terhadap Al-Quran dengan Sunnah ni, biasanya hukum dia lah. Biasanya kalau orang Islam lah, kalau orang kafir dia tolak secara total. Kalau orang Islam dia tak tolak secara total lah. Bila Rasul cakap hari kiamat, dia percaya. Bila Rasul cakap berbuat baik, bila Rasul cakap tentang solat, dia percaya. Haji, percaya. Tapi bila Rasulullah SAW cakap tentang hukum aja, tentang hukum hudud aja, hukum ni aja, tak boleh terima. Cakap kita tak boleh amalkan. Mana boleh kita negara kita amalkan? Pura-pura ada negara kita kalau amalkan hukum hudud ni tak boleh. Hukum Rasulullah SAW ni tak boleh. Hukum apa ni? Hukum orang padang pasir boleh lah. Kita lain, kita dah moden, kita dah maju, kita dah progresif, kita dah ke depan. Itu orang yang mundur.
Orang hidup pada pasir boleh gunakan hukum hudud. Nampak tak? Tolak. Dia sesat dia. Allah SWT akan sesatkan dia. Sesat sampai mati pun, bawa dia i'tiqad itu, bahawa hukum tu tak sesuai. Itu kalau buat baca doktor saya lupa UTM Tamadun sekarang dia jadi dekan tu. Doktor apa? Allah lupa. Dia tulis satu buku tu perkataan-perkataan yang murtad. Saya download buku dia tu kat internet. Bicara UTM. Perkataan-perkataan yang menyebabkan murtad. Salah satu perkataan itulah, ini hukum ni hukum pada pasir, ini hukum ni hukum orang yang mundur orang itu menyebabkan murtad tu. Pada tu perkataan-perkataan macam itu. Terus murtad macam murtad bukan lebih sesat dah tu. Demikian Allah sesatkan dia. Terus murtad terus. Dia kata itu, dia ingat dia Islam. Memanglah orang munafik pun ingat dia Islam. Orang munafik sampai mati pun dia ingat dia Muslim. Tapi dia sesat tak? Orang munafik sesat tak? Sesat. Semua dia kata sesat. Itu macam mana Allah sesatkan surah itu. Bila datang kepada dia ayat Quran, bila datang kepada dia hadis, dia menolak mentah-mentah. Demikian Allah akan sesatkan sesiapa yang melampau dan ragu-ragu. Dan Allah jelaskan bagaimana siapa orang tu. Orang yang musrifun murtab tu siapa dia? Alladzina yujadiluna fi ayatillah. Itu mereka yang membantah ayat-ayat Allah bil ghairi sultan. Tanpa sultan. Sultan ni tanpa hujah, tanpa bukti. Jadi bila orang baca ayat Quran kepada kamu bantah dengan akal. Biasanya kita macam itulah. Tak, ini tak boleh. Ikut fikiran aku, ikut akal aku tak sesuai, tak ini. Bukan itu cara dia. Kalau orang itu berhujah, cara dia apa? Allah di sini Allah kecam orang yang berhujah bi ghairi sultan, tanpa orang yang berdebat tanpa sultan, tanpa hujah. Jadi kalau contohlah orang berhujah dengan kita dengan ayat Quran, kita balas pun dengan ayat Quran. Gitu hujah dia. Kalau dia berhujah dengan kita dengan hadis, kita pun berhujah dengan hadis. Okeylah. Kalau dia bawa Quran hadis, kita pun berhujah dengan Quran. Biasanya macam gitu ulama-ulama fuqaha, ulama-ulama ni mereka juga berdebat tak ulama-ulama ni sesama mereka. Dia bukan berdebat dengan orang kafir tu tak, dengan mereka sesama. Kadang ayat Quran ni berdebat. Jadi perdebatan di antara ulama tafsir, ulama akidah, ulama fiqh, ulama apa, semua berdebat. Semuanya berdebat tapi dengan hujah. Bezanya mereka datangkan hujah. Dan contoh tayamum. Jangan tayamum ni tangan nak kena sapu sampai sini ke sampai sini? Sini ke sini? Mana? Sini atau sini? Dua-dua pun ada hujah. Dalam Quran Allah cakap iyad. Iyad ini potong tangan dia, potong sini bukan potong sini. Tapi dalam Quran Allah cakap ambil wudu sampai ke tangan, ambil sampai ke sini. Jadi dia orang berhujah dengan Al-Quran. Dia bawa Al-Quran. Lepas tu dia berhujah dengan hadis. Hadis yang cakap Rasulullah SAW hanya sini. Jadi ada hadis lagi satu, Rasulullah pun sapu sampai ke lengan. Jadi itu namanya hujah. Itu namanya mereka berhujah. Dia pakai Al-Quran, dia pakai hadis, dia pakai hadis. Jadi kalau kita tengok perbezaan ulama, mereka ada hujah dia, ada dia punya dalil dia. Jangan ingat kita walaupun hujah dia marju ke rajih ke, itu satu hal, tapi dia ada hujah dia. Itu sultan. Sultan kata Ibn Abbas, kalau dalam Quran cakap sultan, dia adalah hujah. Tapi yang ini, yang tercela ni, orang berhujah dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, awak tentang dia, awak bahas dengan akal awak aja. Tak ada ayat Quran. Tak ada ayat Quran. Kalau dia baca hadis cakap macam gini, macam mana awak nak berhujah? Kita pakai hadis jugalah. Kena berhujah dengan hadis. Memang kita tak hafal hadis, macam mana nak berhujah? Kita bukanlah tahap kita ni
ikut aja lah. Kita yang pandai-pandai nak berhujah ni kita je dia dah cakap ikut aja lah. Imam kita dah berhujah lah. Dia dah berhujah semua. Imam yang 4 ni dia dah pecah kepala tuan-tuan. Tuan-tuan tak payah nak berhujah lah. Tuan-tuan ikut mana satu imam dia dah betul lah. Satu imam dah betul. Itu dia. Jadi kaum ni Allah kata mereka yang Allah sesatkan adalah mereka yang berhujah tanpa mereka yang berdebat tanpa hujah. Tanpa hujah yang sampai kepada mereka. Allahu Akbar. Kalau orang tu berhujah berdebat kalau orang itu berdebat tanpa dalil, tanpa hujah, maka Allah kata kabura maqtan 'inda Allah. Amat besar kebencian 'inda Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemurkaan. Sebab apa? Dia bawa apa? Ayatillah. Dia bawa ayat Allah. Awak bawa apa? Akal awak. Ni kan. Ini dibahas oleh ulama dulu Ini golongan-golongan sesat ni, golongan Mu'tazilah ke, golongan Jabariyah, Qadariyah, golongan sesat dari kita firaq kelompok-kelompok yang sesat dalam akidah lah. Dalam akidah ni firaq-firaq, kita bagi firqah yang sesat ini, mereka ni berhujah dengan logik, mereka berhujah dengan akal. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah berhujah dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini dia, mereka mendahulukan akal daripada dalil, daripada Al-Quran yang kita kata. Kabura maqtan 'inda Allah, amat besar kebencian di sisi Allah, 'inda alladziina amanu, dan di sisi orang-orang yang beriman. Masya-Allah. Jadi Allah benci perkara ni. Orang beriman pun benci juga. Berarti apa? Orang beriman ni diikut apa yang Allah benci, dia benci. Apa yang Allah suka, dia suka. Kalau dia beriman Kalau apa yang Allah benci, dia suka. Apa yang Allah suka, dia benci. Ni orang apa ni? Tapi dia beriman. Pura-pura iman Dia pura-pura iman boleh. Kau benci pula, tak suka pula dengan apa yang Allah suka. Dan apa yang Allah benci, awak suka pula. Ini jadi dia punya standard dia. Standard dia nak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah benci, kita benci, dan apa yang Allah suka, kita suka. Itu tahap tertinggi sekali. Itu al-bughdu wal-hubbu fillah. Kalau kita belajar akidah, al-hubbu wal-bughdu fillah. Cinta dan benci itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Dia benci, dia cinta, dia suka kerana Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika, lagi sekali Allah kata, dengan seperti itu seperti itulah. Seperti macam mana itu? Seperti itu dia berhujah dengan akal dia. Dia berhujah dia berdebat dia membantah dia membantah tanpa dalil, tanpa hujah akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan dia mendapat kebencian Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu juga Allah kata yatba'ullahu ala kulli qalbin mutakabbir. Allah Subhanahu wa taala kunci atas setiap hati yang tiap-tiap hati yang sombong, mutakabbir. Sombong ni kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qatalul haq. Orang yang menolak kebenaran. Sombong bukan dia jalan melagak ini sombong itu. Bukan itu sebenarnya sombong. Sombong tu apa? Sombong adalah orang menerap. Kadang dia lembut je orang dia. Lembut. Tapi sombong semacam. Pasal apa? Bila dia baca ayat Al-Quran, bila dia itu muka dia sombong. Dia menolak. Padahal dia ubah dengan salawat, ubah apa itu. Tapi sombong betul. Kita tengok bila baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, muka dia paling muka dia tak mau dengar. Sombong betul. Macam kita tengok macam orang baik pula. Dengan menjubah ke sahabat. Ini pengalaman saya tu kan. Sampai saya tegur dia. Dia kata, kalau perkataan aku, perkataan saya, awak tak nak dengar tak apa. Tapi jangan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya baca awak buat muka awak macam gini. Awak pakailah macam gini. Saya terus tegur dia. Sombong betul awak, sombong betul. Hadis Nabi buat macam itu. Sombong juga. Sombong.
Dia jaga tuan-tuan. Kita kadang tak ada adab dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang baca ayat Quran pun sama juga. Kadang kita kurang adab, tak sampai sombong tapi tak ada adab saja. Macam kalau kita lepas asar orang baca hadis, ada tak baca hadis? Hadis kan, baca hadis Nabi. Kita tak ada apa-apa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah malas nak dengar. Ini adab apa? Habiskan dululah hadis tu. Nabi kan bersabda, ini kan sabda Nabi. Awak sibuk macam mana? Kalau sibuk cakap ada dua orang betul-betul sibuk lain tak ada apa-apa pun. Balik rumah cepat pun buat apa? Tak ada buat apa-apa. Ini Nabi, imam tengah baca juga. Orang bagi tazkirah baca qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sepatutnya apa? Duduk dengar lah sampai dia habis. Syarah dia tak nak dengar, tak adalah. Penjelasan dia tak nak dengar, tak apalah. Itu penjelasan imam punya penjelasan. Tak apa. Tapi adab sikit lah, beradab sikit. Bila ada hadis Nabi, kalau kita baca hadis Nabi, dia terus angkat kaki jalan macam gitu. Oi, lepas tu dia kata awak cinta Nabi. Dia nak sapa aku kan. Kalau marah macam gitulah kan. Apa nak? Orang baca hadis Nabi, awak bangkit, dia bangkit terus dia berjalan macam gitu je. Itu adab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alah, itu bukan Rasulullah, itu imam. Yang dibaca apa ni? Yang dibaca apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia baca hadis Nabi ni. Siapa yang cakap? Dia ke Nabi? Kalau dia cakap qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat, siapa yang cakap sebenarnya, tuan-tuan? Imam tu ke Nabi yang cakap? Nabi sallallahu alaihi wasallam, imam yang menyampaikan. Jadi macam ni ayat Allah. Saya sampaikan. Ni saya yang sampaikan ke Allah yang sampaikan? Ini ayat Quran, bukan ayat saya. Saya hanya menyampaikan saja. Sama juga imam yang menyampaikan. Awak buat perangai macam gitu, itu adab lah. Tak ada. Jangan sombong, marah pula dia. Jadi orang sombong macam itu, sombong sangat dengan kebenaran. Bila kita once ada betul-betul kita rasa perkara itu benar, kalau itu benar, tapi kita sengaja tak nak, aku tak nak ikut lah, siap tuan-tuan, siap akan ditutup, dikunci hati itu. Ini ayat Quran. Allah kunci hati itu. Jadi sampai bila pun kita tak dapat, mungkin tak kunci secara keseluruhan, tapi bab tu awak takkan dapat hidayah, takkan terbuka dia punya kunci. Kalau Allah dah kunci, habis terus kunci matilah kita cakap kan. Kalau Allah dah kunci, kita sombong dengan kebenaran. Mungkin kita cakap saya lemah lah, saya gini, mungkin kita bagi excuse, saya tahu itu benar, tapi biasalah kita manusia kan, kadang lemah, mungkin okey lah. Tapi tolak mentah-mentah, tak adalah ini, merepek lah, tak adalah gitulah gini, siap. Yang Allah SWT cakap, Allah akan tutup orang yang mutakabbir, jabbar. Jabbar ni apa? Juga Nabi Jabbar sini kan. Dua pula tu, bukan satu. Salah cakap aja kan. Cakap, dia tunggu luar ni apa Ustaz cakap ni kan. Ini nama Allah SWT, Jabbar. Itu yang tulis ini, bermaharaja lila pencerobohan dia. Dia boleh nama Allah dan juga nama orang yang penceroboh. Nampak tak? Dia cakap kalau di sini adalah mutakabbir. Nama Allah pun ada juga. Tapi sebab itu dia tak boleh ambil nama Allah tu mutakabbir. Dia tak boleh ambil nama Allah dengan Jabbar. Dia nak rampas nama Allah tu, dia nak apply kepada diri dia, maka Allah SWT akan tutup itu hati dia, Jabbar yang bermahara jalila pencerobohannya. Jadi nak panggil kawan kita, jangan nak panggil Jabbar kan? Panggil apa? Abdul Jabbar. Kita panggil dia Jabbar, dia penceroboh, dia jadi betul. Ini ayat dia Jabbar lah. Tak? Jabbar, kalau panggil dia Jabbar, apa makna dia? Dia ini betul gangster. Kalau bahasa Arab gangster lah, ini dia kawan. Dia gangster lah. Kalau itu kan, itu kan, dia jaga kan. Allahu Akbar. Itulah tuan-tuan. Jadi poin dia ni adalah kesombongan dalam menerima kebenaran. Walaupun kebenaran tu
Dia cakap bukan isu besar lah, bukan isu negara, isu tu. Kadang dengan isteri aja. Isteri cakap benar. Isteri cakap benar, tapi sombong. Tapi sombong. Macam aku suami aku nak dengar ini sombong. Sombong kena juga ni. Orang yang sombong. Allah SWT akan tutup. Macam mana Allah tutup? Kita tak tahu. Sebab macam mana Allah SWT sesatkan seseorang pun kita tak tahu. Tak ada apa-apa lah, kita tak ada apa-apa. Terasa macam mana kita nak tahu? Hati kita kena tutup, kena kunci. Betul tak? Contohlah ada kebenaran betul-betul yang datang pada kita dah tahu, kita tepis saja, kita tolak mentah-mentah. Macam mana kita tahu, nampak hati kita kena kunci? Ini kita tak tahu macam mana Allah SWT, the way Allah tutup tu, kita tak tahu. Tapi yang pasti kita beriman dengan ayat Quran, Allah akan tutup. Allah akan tutup setiap hati yang sombong ni. Allah akan tutup. Sampai bila-bila dia takkan jumpa kebenaran. Senang nak cakap sampai bila-bila dia tak jumpa kebenaran. Kalau kita buat sikap macam gitulah, orang cakap je tolak, orang cakap je tolak, orang cakap tolak, orang cakap tolak. Kalau bab dunia pun sampai bila pun kau takkan pandai lah. Senang aja nak cakap kan. Orang tegur, orang nasihat gini dia tak nak dengar. Kalau bab dunia lah, cakap-cakap bab agama ni tak nak dengar orang ni. Apa kita cakap? Memang takkan takkan belajar lah. Orang nasihatkan tak nak dengar je. Apalagi dalam bab agama. Bab agama, ayat Allah pula. Orang datang kepada kita, dia jaga kalau dia nasihatkan dengan kita bukan dengan ayat Allah, tak apa juga. Sebab itu kita nak bagi nasihat pun, sebagai orang nak bagi nasihat, jangan guna ayat Allah. Kerana kadang manusia ni, kerana jahil dia tolak itu. Dia tolak, dia menentang. Baik, kita akan ayat kita lah, pakai ayat kita kan. Kita takut kan? Orang-orang yang kita tengok, kalau kita hidup zaman semua orang bukan sama level, semua ni semua wali-wali punya yang suka kepada ayat Quran, suka kepada hadis, itu bukan zaman itu. Jadi kalau kita gunakan ayat Quran, cakap ayat Quran dia, muka dia masam, muka dia itu, takut dia termasuk orang yang akan dikunci hati dia oleh Allah SWT. Kita mohon perlindungan Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.